Tak, tak biru, biru. Boleh cuba cakap ke? Assalamualaikum. JFV dengar ke? Testing, 1, 2, 3, testing. Cubaan suara 1, 2, 3. Technical, boleh dengar suara? Testing, 1, 2, 3. Hadirin JFV. Ya? Sound dah ada, so boleh teruskan. Okey. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. So saya teruskan sekali lagi ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada hadirin sekalian. Pertama sekali saya ingin memohon maaf di atas kesilapan teknikal sebentar tadi, gangguan teknikal yang berlaku. So saya teruskan sekali lagi. Kepada hadirin sekalian, selamat datang ke sesi perkongsian amalan ergonomik, kenali risiko, intervensi awal mampu mencegah masalah di hari tua anda, yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Teknologis Dr. Hadafi Fitri bin Muhammad Latif, pensyarah dari Fakulti Kejuruteraan. Bagi memberkati majlis, dengan izinnya, marilah kita bersama membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin, rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebelum kita memulakan program kita pada pagi ini, izinkan saya perkenalkan penceramah kita yang diberi nama Teknologis Dr. Hadafi Fitri bin Muhammad Latif, yang saya telah kenali sejak hampir 10 tahun yang lalu. Saya kenali dia sewaktu saya di pusat latihan lagi. Pusat latihan UTM, yang mana beliau banyak membantu saya untuk program-program berbentuk fizikal. So saya perkenalkan, nama diberi adalah Hadafi Fitri Muhammad Latif, berasal dari Ipoh, Perak. Beliau berumur 37 tahun, anak ketiga dari 4 orang adik-beradik. Beliau merupakan alumni pelajar Sains Sukan UTM dan Sains Kesihatan UTM, alumni UTM. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Menengah St. Michael, Asrama Pusat Anderson, Sekolah Menengah Teknik Ipoh dan Politeknik Ungku Omar Ipoh, Perak dalam bidang kejuruteraan awam. Sebelum menyertai UTM, beliau juga pernah bekerja selama 3 tahun di Bank Simpanan Nasional Ipoh, Syarikat Bekalan Air Selangor dan yang akhir sekali Syarikat Perumahan Negara Berhad di Kuala Lumpur sebelum mengambil keputusan untuk meletakkan jawatan dan menyambung pelajaran beliau di peringkat sarjana muda dan fast track PhD di UTM. Kini, beliau menjawat jawatan Timbalan Pengarah Sports Innovation Technology Centre UTM, SITC UTM, dan juga merupakan Health and Safety Executive Fakulti Kejuruteraan. Beliau berhasrat dan ingin meneruskan legasi sifu beliau yang saya kenali, Profesor Dr. Hafiz Omar dan juga Profesor Dr. Muhammad Anizu, agar satu hari nanti bidang Sains Sukan dan Sains Kesihatan UTM akan menjadi salah satu bidang profesional sebaris bidang utama yang lain dan mempunyai fakulti sendiri di UTM, insya-Allah. So, sebelum saya serahkan kepada Dr. Hadafi untuk memulakan ceramah beliau, ingin saya ingatkan kepada semua hadirin
Sekiranya mempunyai sebarang soalan yang ingin diajukan, mohon kongsikan di bahagian komen Facebook channel ini dan pihak urusi akan pick up untuk paparan sewaktu ceramah dan sewaktu sesi Q&A yang akan dilaksanakan kelak. So, tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Yang Berbahagia Teknologis Dr. Muhammad Dafi untuk menyampaikan ceramah beliau dan perkongsian beliau. Dengan segala hormatnya, saya persilakan. Terima kasih kepada Tuan Pengacara Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Yang dihormati barisan hadirin hadirat yang hadir ke program webinar pada pagi ini. Saya ingin mengucapkan jutaan dan ribuan terima kasih kepada Jabatan Timbalan Naib Chancellor iaitu Penyelidikan dan Inovasi kerana sudi menjemput saya untuk memberi tajuk kita pada hari ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya akan membuka slide saya. Okey, jadi ini adalah tajuk kita pada hari ini iaitu berkenaan dengan amalan ergonomik, kenali risiko, intervensi awal mampu cegah masalah di hari tua anda. Jadi, sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut secara terperinci, ingin saya memperkenalkan laman website DOSH. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada pagi ini boleh melihat dan melayari laman web DOSH di mana di dalam laman web DOSH tersebut sepanjang masa dan setiap masa mereka akan selalu mengupdate statistik kemalangan dan penyakit yang berlaku di negara kita dan mereka juga akan sentiasa menunjukkan maklumat terkini tindakan pendakwaan dan kompaun-kompaun yang telah diberikan kepada mana-mana syarikat yang telah melakukan kesalahan. Jadi pada saya laman web ini adalah satu laman web yang sangat baik untuk kita mengikuti perkembangan terkini berkenaan isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia. Jadi ini adalah buku panduan yang digunakan di dalam keselamatan dan kesihatan pekerjaan iaitu buku Occupational Safety and Health Act 1994 dan ini juga adalah buku panduan yang digunakan di Malaysia di mana sebelum wujudnya 1994 buku ini telah digunakan iaitu Factories and Machinery Act with Regulation pada tahun 1970 di mana terdapat peraturan-peraturan yang telah ditetapkan kepada majikan yang perlu majikan ikut supaya menjaga kebajikan pekerja. Dan ini antara contoh statistik daripada buku-buku sedia ada. Kalau kita lihat dekat sini statistik secara worldwide-nya 200,000 workers meninggal every year. 120 million injured ataupun become ill. Jadi kalau kita lihat statistik yang dikeluarkan untuk seluruh dunia, pada saya nilai itu adalah satu nilai yang sangat besar. Okey, jadi mungkin kita boleh lihat secara detail dekat sini ya. Saya suka membaca bab 27 diskriminasi terhadap pekerja. Tiada majikan boleh memecat seseorang pekerja, mencederakannya dalam pekerjaannya atau mengubah kedudukannya sehingga memudaratkannya semata-mata sekiranya pekerja tersebut membuat aduan mengenai perkara yang dianggap tidak selamat atau suatu risiko kepada kesihatan. Di mana di dalam sesuatu organisasi jika terdapat seseorang pekerja melakukan aduan berkenaan dengan isu keselamatan ataupun risiko kepada kesihatan, majikan tidak boleh memecat ataupun mencederakan ataupun mengubah kedudukan beliau. Ini termaktub dalam buku panduan yang ditetapkan ya. Adalah anggota Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan yang ditubuhkan menurut akta ini. Ini pada saya adalah satu akta yang sangat menarik lah.
kita lihat yang nombor 2. Tiada kesatuan sekerja boleh mengambil apa-apa tindakan ke atas mana-mana anggotanya sebagai seorang pekerja di suatu tempat kerja. Ini berkaitan dengan kesatuan pekerja. Jadi jika ada pekerja melaporkan tentang perkara tersebut, kesatuan pekerja pun tak boleh mengambil tindakan. Jadi dia dah termaktub di dalam buku panduan ini. Jadi ini adalah untuk maklumat kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, ini adalah secara overall lah saya melayari Google dan saya lihat isu-isu ergonomik yang berlaku di Malaysia. Ini adalah contoh poster yang telah disediakan oleh unit OSH UTM. Jadi unit OSH UTM ni antara unit yang terbaik di Malaysia kerana dia antara unit OSH yang terawal ditubuhkan di dalam universiti. Jadi ini yang dicadangkan seperti gunakan meja dan kerusi untuk bekerja, kerap menukar poster anda, sokong bahagian belakang anda, gunakan papan kekunci dan tikus. Ini secara basic dia, basic fundamental dia, ini antara perkara-perkara asas ergonomi. Okey, jadi ini soalan yang kerap ditanya, apakah meja ergonomi isu di tempat anda? Pasti ada pelbagai jawapan lah yang diberikan mengikut sektor masing-masing. Kalau kilang macam mana, kalau badan kerajaan macam mana, kalau tempat kerja yang lain mesti berbeza isu-isu dia. Tidak akan sama. Ya. Okey, jadi saya nak highlightkan perkara pertama inilah, ya, estetik. Jadi dalam definisi mudahnya, estetik ni adalah sesuatu perkara berkenaan dengan kesempurnaan dan kecantikan lah. Jadi biasa kita sebagai pengguna, biasanya perkara pertama yang kita akan lakukan adalah kita memilih estetik. Contoh kalau kita tengok kalau benda tu cantik, kita nak belilah, nampak cantik lah, ni meja ni cantik lah, monitor ni cantik lah, kerusi ni cantik lah, nak letakkan di tempat ruang rumah kita ataupun di tempat kerja kita. Ni contoh, kita sanggup habiskan duit untuk tidur di hotel kerana ruang hotel di dalam bilik hotel tersebut sangat cantik, sangat indah. Jadi kita selalu memilih estetik apabila dalam memilih sesuatu perkara. Ini contoh bathroom di hotel, bathroom di hotel sangat cantik. Jadi sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak bagi analogi yang paling mudah. Kalau kita nak beli sebuah kereta, kita nak tengok safety dulu ke kita nak tengok cantik? Jadi kita cek balik diri kita. Kalau kita nak beli rumah, kita akan tengok safety dulu ke atau kita rumah ni cantik lah, rumah ni besar lah, indah lah, kan? Kita cek balik diri kita. Kalau kita pentingkan safety, kita akan tengok kawasan rumah ni selamat tak? Kawasan rumah ni ada potensi untuk banjir tak? Kawasan rumah ni tersembunyi tak? Itu unsur-unsur safety yang telah kita praktikkan apabila kita nak beli sesuatu. Ataupun contoh kereta, cuba kita cek balik yang kereta yang kita beli ataupun kereta yang kita pakai sekarang ni berada di mana. Adakah kita memilih kereta tersebut kerana estetik ataupun kita memilih kereta tersebut yang pertama adalah kerana safety. Cek balik, betul ke kan? Aku beli kereta ni sebab kereta ni memang aku tahu tahap ketahanan dia, safety dia pasti terjamin. Aku pernah tengok review, kalau dia terbalik dia takkan mudah bengkok, dia takkan mudah pecah dan sebagainya. Jadi kita boleh cek balik diri kita, adakah kita memilih safety ataupun estetik. Jadi dalam slide yang saya tunjukkan ni ada 5 aspek of ergonomy. Safety adalah yang pertama dan yang terakhir sekali adalah estetik. Jadi yang paling penting apabila kita nak beli sesuatu, kita kena educate lah. Mulai hari ini kita kena educate diri kita sama-sama. Perkara yang pertama yang kita perlu lihat dalam memilih produk-produk sedia ada adalah safety. Lepas tu barulah nak comfort ke,
nak performance ke, nak estetik ke, barulah kita tengok unsur-unsur yang lain. Jadi yang paling penting, yang pertama adalah safety. Jadi saya pernah ada pengalaman ya, di mana kawan saya dia menaiki Volvo, kereta Volvo dia terbalik tapi kereta Volvo dia tak bengkok. Walaupun terbalik berpusing tapi kereta Volvo dia tak bengkok apa-apa. Jadi memang kita tahu kereta Volvo tu mempunyai ketahanan bodi yang sangat tinggi lah. Jadi selamat bila kereta tu terbalik, ketahanan kereta tu sangat baik dan pemandu dan orang yang berada dalam kereta selamat. Okey. Kita sambung. Okey, aesthetic consideration. Jadi apa dia estetik ni? Estetik ni biasa kita sedap mata memandang. Jadi lepas ini kita kena tukarlah. Kita kena tukar, bukan lagi estetik yang pilihan pertama kita. Pilihan pertama kita adalah safety. So ini contoh. Saya tak peduli, saya nak estetik juga. Saya nak apa pun, saya nak cantik juga kan. Tiada masalah sebenarnya. Kan lebih baik dapat dua-dua. Dapat safety, dapat cantik. Dua-dua dapat. Ini contoh Google Office ya. Saya ambil Google Office di Malaysia. Saya type dekat dalam Google, Google Office di Malaysia. Jadi ini contoh. Jadi safety ada, estetik pun ada. Dua-dua dapat. Tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so kita sambung kepada isu yang kedua. Berkenaan dengan ergonomik di Malaysia ya. Ergonomik di Malaysia ni, isu yang kedua adalah boleh menyebabkan burnout. Menyebabkan seseorang itu keletihan melampau. Macam mana pula ergonomik ada kaitan dengan keletihan melampau? Apa kena-mengena? Okey, saya tunjuk contoh ya, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan kena check balik ya. Jadi tadi saya berkata tentang estetik dengan safety. Jadi tuan-tuan check balik. Setiap produk-produk ataupun barang-barang yang tuan-tuan dan puan-puan beli tu, tuan-tuan letakkan mana yang pertama dahulu. Safety dulu ke estetik dulu? Jadi kena ubah. Okey, lepas ni aku kena letakkan safety yang pertama. Lepas tu baru aku lihat nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Dan tak ada masalah. Kalau dua-dua ada lagi bagus. Okey, isu yang kedua adalah berkenaan dengan burnout. Macam mana kita nak tahu kita ni tengah berada dalam situasi burnout? Jadi ini adalah contoh. Kita letih sepanjang masa. Tidak cukup tidur. Mengalami sakit kepala. Berat badan naik. Anger issue at work. Depression. Ini adalah contoh-contoh ciri-ciri orang yang mengalami burnout. Okey, bagaimana burnout ni berlaku di tempat kerja? Ini contoh ya tuan-tuan dan puan-puan. Apabila sesuatu aktiviti yang dilakukan tu overuse, repetitif. Yalah, kalau dah duduk sepanjang masa, daripada pagi sampai petang, lama-lama dia akan membawa kepada fatigue. Dan apabila dia membawa kepada fatigue, dia akan menyebabkan kepada burnout. Apabila menyebabkan kepada burnout, malas nak datang kerja, tidak berminat untuk melakukan kerja dan sebagainya. Nombor 2, adaptive poor posture. Kalau 8 sampai 5 posture macam tu sahaja, dia juga akan membawa kepada fatigue. Nombor 3, not moving. Statik saja. Tidak bergerak ke mana-mana. Masuk office 8 pagi, 5 petang keluar. Macam tu saja. Juga akan membawa kepada fatigue. Dan seterusnya, extreme movement. Mengangkat barang-barang berat. Bila dah terlampau berat, juga akan menyebabkan fatigue. Dan akhirnya akan menyebabkan burnout. Okey, jadi kita berada di dalam mana? Apa kaitannya burnout ni dengan kerja? Burnout ni boleh menyebabkan depression. Dan apabila kita depression, physical symptom orang yang depression, dia sentiasa sakit kepala, dia high blood pressure, dia mengalami masalah susah nak tidur, dia imunisasi badan dia lemah, senang demam, senang dapat penyakit dan sebagainya. Ini adalah contoh ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi lepas ni kena check balik. Adakah aktiviti tuan-tuan dan puan-puan di dalam office ada seperti ini. Contoh overuse, repetitif. Sepanjang masa buat perkara tersebut ulang dan menyebabkan fatigue. Contoh sepanjang masa melakukan aktiviti yang melibatkan poor posture.
tidak bergerak, statik, extreme movement dan sebagainya. Jadi ini adalah perkara yang tuan-tuan dan perlu self-check lah. Self-check, tengok balik adakah berada dalam kategori ini. Dan kemudian check balik, betul ke malam susah nak tidur, selalu sakit kepala, dan susah nak fokus dan sebagainya. Itu berada dalam kategori burnout tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so saya sambung. Jadi how to prevent burnout? Jadi yang penting exercise, balance diet, practice good sleep habit and ask for help. Itulah pentingnya jawatan kuasa OSH yang telah ditetapkan oleh OSH UTM sekarang. Setiap PTJ ada jawatan kuasa OSH dan ada pengurusi dia dan ada safety health executive dia yang untuk menguruskan isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di office. Okey, isu yang ketiga yang berkenaan dengan ergonomi. Biasa bila kita sebut ergonomi, orang akan beranggapan mahal lah. Bukan aku tak nak beli kerusi yang baik, bukan aku tak nak beli meja yang baik, tapi harga dia sangat mahal. Aku tak mampu. Aku jawatan ni je. Mana mampu aku nak beli kerusi yang macam tu, kan? Beli meja yang macam tu dan sebagainya. Ni antara biasalah isu yang kita dengar. Kenapa ergonomik tak dapat diaplikasikan di tempat kerja. Tapi pada saya, kalau dulu mungkin betul lah. Kalau dulu kita punya maksudnya kita tahap untuk membeli tu terhad. Tapi pada masa sekarang, dengan adanya IKEA, dengan adanya Shopee, dengan adanya Lazada, dengan adanya jualan murah, dengan adanya gudang bundle dan sebagainya, kita dah mempunyai pelbagai pilihan untuk membeli produk-produk ergonomik dengan harga yang berpatutan. Ataupun sebagai majikan boleh berbincang. Kalau dengan UTM, majikan berbincang dengan unit perabot. Unit perabot memberi cadangan kepada pihak UTM, apakah kerusi yang sesuai, meja yang sesuai untuk dibeli kepada pekerja-pekerja, spesifik kepada jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan di dalam pejabat ataupun di dalam UTM dan sebagainya. Okey, ni soalan yang kedua. What is major injuries related ergonomic in your workplace? Jadi macam saya cakap tadilah, di setiap tempat kerja mempunyai pelbagai jenis kecederaan dan berbeza mengikut jenis kerja yang dilakukan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, jadi bagaimana untuk kita mengatasi perkara masalah ini di pejabat? Jadi ini adalah contoh yang telah diberikanlah dalam OSH, Hierarchy of Control. Yang pertama sekali adalah penggunaan PPE. Yang kedua, Administrative Control, change the way people work. Contoh, bahagian keselamatan. Selalu kita lihat kan, keselamatan kena berdiri sepanjang masa, kena duduk dekat depan kaunter tu dan sebagainya kan. Jadi bagaimana pengarah keselamatan mengendalikan perkara ini, melakukan setiap 30 minit tukar tempat, ataupun maksudnya ada masa untuk duduk sebentar. Macam itulah administrative control. Engineering control, isolate people from the hazard. Bagaimana mungkin membeli kerusi yang baik ataupun membeli meja yang sesuai, substitution dan elimination. Ini adalah memang yang diguna pakai dalam OSH. Jadi kita akan ikut yang inilah, yang paling rendah adalah PPE lah. Okey. Seterusnya, ini adalah contoh borang high-rat yang ada di setiap makmal di dalam UTM. Terima kasih kepada OSH UTM kerana memberi education kepada semua orang untuk mengenal pasti risiko-risiko yang mungkin berlaku dan apa yang perlu dilakukan supaya risiko itu tidak membawa kepada kecelakaan ataupun memudaratkan kepada kesihatan di tempat kerja. Okey. Saya ingin berkongsi sedikitlah tentang biomekanik. Jadi ramai orang tak tahu sebenarnya apabila kita bercakap tentang ergonomik ni, dia ada berkaitan dengan biomekanik, dia ada berkaitan dengan ortopedik, dia ada berkaitan dengan sport science dan dia juga ada berkaitan dengan sains kesihatan.
Jadi dalam biomekanik dia ada beberapa perkara yang kita kena titik beratkan seperti center of gravity, human base support, line of gravity. Jadi yang ini mungkin di masa yang lain lah untuk saya menerangkan secara detail. Jadi yang ini adalah perkara yang kita perlu tahu. Contoh cara berjalan, cara berdiri, bagaimana untuk mengelakkan kita jatuh. Itu adalah perkara-perkara yang penting ya. Walaupun kita katakanlah kerja kita berdiri sepanjang masa kan. Jadi apakah cara berdiri yang baik? Bagaimanakah kita nak boleh mengelakkan letih dengan cara berdiri tersebut? Yang itu kena tahu tu sebenarnya. Kena bagi education bagaimana kita nak buat perkara tersebut. Ini contoh. Di dalam biomekanik juga dia dah bagi tahu okey kalau apakah correct position yang perlu kita amalkan masa sedang bermain. Kalau nak terjatuh macam mana? Kalau nak melompat macam mana? Tak boleh macam ni. Kalau macam ni, kalau kita terjatuh, kita mudah cedera dan sebagainya. Ini contoh. Bila kalau katakan kita dah pensan ke, kita dah pitam ke, kita mesti tahu macam mana nak buat recovery position. Kalau kita terjatuh daripada basikal, terjatuh semasa bermain, terjatuh semasa berjalan di tempat yang licin, semasa jatuh kita mesti gunakan elbow, jangan gunakan wrist. Kerana apabila kita guna wrist, tangan senang patah. Kalau kita guna elbow, tangan susah nak patah kerana bahagian tu lebih kuat. Cara nak mengangkat dan sebagainya. Yang ini ada dalam sains sukan dan sains kesihatan dan ia boleh diaplikasikan kepada semua bidang, termasuk dalam ergonomik. Okey, jadi baru-baru ini saya dijemput oleh OSH UTM untuk memberi topik ergonomik kepada semua pengawal keselamatan. Dalam kalau kita tengok dalam jadual ni macam-macam lah, ada pengurusan haiwan liar, ada pengenalan asas siasatan, ada pengurusan bencana, tiba-tiba ada tajuk ergonomik. Jadi saya fikir kenapa nak bagi tajuk ergonomik kepada pengawal keselamatan? Dan bila kita duduk kita fikir rupanya pengawal keselamatan yalah kalau kat depan tu kan sepanjang masa berdiri, sepanjang masa duduk. Jadi itu yang kita kena bagi education tentang ergonomik kepada mereka. Okey, yang ni pun berkenaan kursus-kursus lain lah. Okey, jadi pada hari ini saya nak nak introduce lah tentang tadi saya dah terangkan lah basic OSH knowledge, peraturan-peraturan sedia ada. Maksudnya majikan tak boleh memberhentikan awak kalau awak membuat aduan tentang isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Malah kesatuan pekerja pun tak boleh ambil apa-apa tindakan dekat awak. Lepas tu sekarang nombor 2, to introduce the concept and theory ergonomic, to identify the ergonomic risk factor at workplace, to address possible solution to prevent injury at workplace. Basic OSH knowledge, understanding and application of legal requirement. Yang awal-awal tadi saya dah terangkan. Related legal requirement, OSH Act and Safety and Health Committee. Saya terangkan tentang buku tu, buku 1994 dengan buku factory tu 1970. Itu penting. Itu adalah buku yang diguna pakai sehingga kini. Okay, can we do a report to police or DOSH related ergonomic issue in office? Baru-baru ni saya call lah. Saya call DOSH. Saya call DOSH Johor saja. Saya call DOSH Johor, pegawai DOSH Johor. Saya tanya dia, ada tak mana-mana company ataupun mana-mana kilang pekerja dia call pihak DOSH mengadu pasal tentang ergonomi. Kan selalu kita dengar orang mengadu pasal chemical, pasal benda-benda yang berbahaya lah kan. Tapi kita nak check dengan DOSH, ada tak orang report pasal ergonomi? Dan bila saya call, saya tanya, memang ada. Memang ada aduan yang dilakukan oleh pekerja kepada majikan berkenaan dengan ergonomi. Dan mereka, pihak DOSH akan melakukan siasatan apabila aduan tu diterima. Okey? Jadi bermaksudnya ergonomi ni bukan perkara main-main lah. Kerana kita boleh lakukan report dan siasatan boleh dilakukan oleh pihak DOSH. Okey? Jadi ini contoh gambar raja. Kalau kita lihat dekat situ kan, gambar zirafah. Zirafah leher dia tinggi, jadi dia terpaksa tinggikan monitor tu menggunakan buku-buku. Menggunakan gelas dan sebagainya. Jadi dalam bahasa mudahnya, kalau kita lihat gambar raja ni, ergonomik tu berkenaan dengan seperti kerusi, seperti meja, seperti monitor,
yang terbaik adalah yang mudah alih. Kita boleh alih mengikut ketinggian kita. Macam kursi, kita boleh ubah ketinggian dia. Kalau meja, kita boleh ubah ketinggian dia. Kalau monitor, kalau monitor dulu tak ada adjustable dekat bahagian belakang tu. Monitor sekarang semua boleh adjust ikut ketinggian kita, ikut keselesaan kita. Okey, ini contoh isu-isu yang berlaku di pejabat lah, yang telah dilaporkan kesan ekonomi, kesedaran bidang ekonomi dan bahaya di pejabat. Okey, yang ini berkenaan dengan human body posture. Jadi setiap manusia mempunyai body posture yang berbeza-beza. Jadi itu yang apabila kita daripada kecil, jadi doktor akan check lah. Jadi doktor akan cegah daripada awal. Supaya kita mempunyai good posture. Kenapa body posture yang lain ni berbahaya? Sebab dia boleh menyebabkan kepada mudah injuries. Jadi sebab itu daripada awal pencegahan telah dilakukan oleh doktor perubatan. Ini contoh human body posture nombor 2 dekat bahagian tapak kaki, dekat bahagian belakang badan dan sebagainya. Ini human body posture nombor 3 dekat ankle. Dia tunjuk dekat situ kan, unsafe. Kalau ankle kita macam tu, kita mudah tercedera dan senang injuries lah. Jadi kita kena praktik, cuba lakukan normal position lah, normal position. Dan dalam biomekanik dia cadangkan kasut apa yang sesuai mengikut tapak kaki masing-masing. Sebab itulah ada yang katakan selalu kaki lenguh. Okey. Jadi apa yang kita buat? Apa yang kita lakukan? Kita kena beli kasut ikut kesesuaian jenis kaki kita. Jadi itulah penting biomekanik dalam ergonomik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dapat tahu, okey, kalau saya normal arch, saya sesuai pakai kasut apa. Kalau saya high arch, saya sesuai kasut apa. Kalau saya flat arch, saya kena beli kasut New Balance, saya kena beli kasut Acid. Dan macam tu contoh dia. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan posture ni, dia ada 2 jenis, iaitu congenital dan adolescent idiopathic. Congenital ni memang kita tak boleh buat apa-apa lah tuan-tuan dan puan-puan, sebab kecacatan berlaku semasa sejak lahir lagi. Dan dia adalah genetik ataupun persekitaran. Apa dia persekitaran ni? Contoh kata kawasan tempat kita tinggal tu berdekatan dengan kilang-kilang. Itu adalah kawasan kilang-kilang yang selalu keluarkan asap dan sebagainya. Itu juga boleh mempengaruhi tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab itulah saya cakap tadi, awal-awal saya cakap tadi, apabila kita beli sesuatu, apa yang kita tengok? Kita tengok safety dulu ke? Kita tengok estetik dulu. Kalau estetik pun, tapi sekitar kawasan adalah merupakan kawasan perindustrian, kawasan kilang, apa berbahaya kepada diri kita. Jadi untuk yang adolescent idiopathic ni, dia atas faktor. Bila kita semakin berusia, tubuh badan kita makin kurang kuat lah. Genetik, posture buruk, kekurangan bersenam. Posture buruk ni saya ambil contoh paling mudah lah. Kalau kata dekat sekolah kan, kalau dekat sekolah, masa kita sekolah dulu, kita selalu bawa beg berat. Kan, dulu kan kena bawa buku teks. Jadi kena bawa buku teks. Setiap hari kita bawa buku teks. Dan tanpa kita sedar, dengan membawa beg tersebut sebenarnya menyebabkan tulang belakang kita menghadapi masalah. Itu antara contoh yang kita selalu abaikan lah. Kejap lagi saya tunjukkan dengan lebih detail. Macam ni. Contoh juga, tuan-tuan dan perempuan boleh cek balik tempat tidur tuan-tuan dan perempuan. Sebab tempat tidur ni bukan tempat tidur yang sehari dua. Tempat tidur ni tuan-tuan dan perempuan akan tidur selama, kat situlah 5 tahun tuan-tuan dan perempuan tidur. Kat situlah 10 tahun tuan-tuan dan perempuan tidur. Kalau bawa beg sekolah ni, daripada darjah 1 sampai tingkatan 5. Kalau dah macam tu lah bawa beg dia, beban dia, dan awak tidak mempunyai kekuatan yang sesuai dengan tahap beban yang awak bawa, lama-lama akan memberi bad posture kepada tubuh badan awak.
Dan ini akan menyebabkan mudahnya mendapat penyakit. Ini adalah contoh habit of bad posture. Selalu menggunakan leher untuk melihat telefon bimbit. Cadangan yang diberikan hanya menggunakan mata sahaja. Jangan menggunakan leher macam tu. Lainlah kalau awak seorang atlet. Ini contoh bagaimana seseorang atlet tu kalau dia main sesuatu sukan, kan, dia dah tahu dah sukan dia tu, katalah sukan dia tu adalah martial art berkenaan dengan boxing. Selalu kena tumbuk dekat bahagian kepala. Dia kuatkan leher dia. Dia kuatkan latihan leher dia supaya leher dia mampu mengatasi rintangan yang dikenakan oleh pihak lawan. Jadi kalau macam tu tak apalah, dah menghadapi persediaan. Tapi kalau tak pernah terlibat dengan aktiviti exercise ataupun bersenam, jadi amalkanlah cara yang betul mengelakkan mengalami masalah sakit leher. Okey, ini adalah contoh postural assessment. Jadi saya pernah diberitahulah kalau ibu bapa yang mempunyai kewangan yang baik, mereka akan hantar anak-anak mereka sejak kecil lagi, akan hantar ke fisioterapi ataupun pusat rehabilitasi untuk melakukan postural assessment untuk betulkan alignment. Alignment cara berjalan, cara berdiri, cara duduk. Ini adalah contoh postural assessment yang kita boleh lakukan. Sama ada menggunakan manual, menggunakan borang ataupun kita menggunakan software yang ada untuk menentukan postural kita macam mana. Dan ini adalah borang yang diguna pakai di fisioterapi, di unit fisioterapi ataupun unit rehabilitasi untuk melihat postural tuan-tuan dan perempuan. Jadi macam yang saya cakap tuan-tuan dan perempuan, kenapa postural assessment ini sangat penting? Sebab jika kalau postural kita tak betul, dia boleh menyebabkan mudah mendapat kecederaan. Kerana postural kita tidak berada di dalam postural yang normal. Jadi senang dapat kecederaan. Contoh senang terseliur, senang lenguh dan sebagainya. Dan lama-lama dia akan efek membawa kepada penyakit. Jadi kena cek tuan-tuan dan perempuan. Ini contohlah kalau di klinik atau di hospital dia nak cek dia akan lakukan Adam test lah. Dia nak tengok tulang belakang kita, adakah tulang belakang skoliosis ataupun normal. Jadi dia akan cek menggunakan Adam test. Ini contoh ni sekarang ni ada kedai-kedai kasut yang ada di sekitar Malaysia. Dia boleh tahu macam kalau tuan-tuan dan perempuan lihat gambar Raja tapak kaki tu yang ada titik merah kan, iaitu dia bagi tahu kat situ ada maksudnya tak sekata, ada beban lebih kat situ. Jadi dia cadangkan tapak kasut yang macam mana yang sesuai untuk dipakai. Medifit ni ada di sekitar Malaysia. Dulu saya tengok tak ada, sekarang dah banyak dah kedai-kedai dan mereka ada test-test yang boleh dilakukan untuk menentukan tapak kaki kita macam mana dan apakah kasut yang sesuai untuk dipakai. Ini adalah contoh therapeutic device untuk mengelakkan habitual hunchback tu. Kalau kita tengok contoh tu kan, kita selalu buat benda-benda macam ni kan, incorrect sitting position, text nets, menggunakan nets, habitual hunchback, constantly hunch to work. Dah memang ada jual lah sekarang ni dekat kedai farmasi, dekat kedai DIY, dah jual benda ni. Boleh pakai untuk mengelakkan menyebabkan habitual hunchback tu lah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kalau dulu mahal, kalau kita nak beli benda-benda macam ni mahal. So sekarang ni saya tengok dah macam-macam dan harga pun berpatutan. Dah boleh belilah. Kalau kata kita dah jumpa doktor bagi tahu kita ni mempunyai masalah macam kalau habitual hunchback ni, sway back lah. Sway back, jadi boleh pakai untuk mengelakkan kita melakukan bad posture habit.
Ini adalah contohlah therapeutic device. Okey, selain daripada itu, cadangan yang diberikan untuk mengatasi isu-isu ini adalah berkenaan isu ini selalu melakukan exercise. Exercise, always walk tall, jalan menegak, practice yoga, lakukan aktiviti renang, sleep on your back. Okey, dan kita juga boleh melakukan self adjustment lah. Kita cuba sentiasa jalan mendegak. Kalau dalam sukan, sentiasa jalan mendada. Mendada tu bukan bermakna sombong, tapi nak membetulkan correct spine alignment tubuh badan kita. Okey, yang ni ada poor posture, good posture. Okey, nanti slide ni mungkin pihak Urustia boleh kongsilah kepada tuan-tuan dan perempuan untuk melihat teknik dan kaedah yang betul. Jadi sebenarnya kalau kita nak belajar ni, kita kena guna satu borang, dan tuan-tuan dan perempuan saya akan edarkan borang dan kita sama-sama lihat posture, sama ada poor posture ke good posture ke, kita tanda dekat borang tu sama-sama. Tapi untuk webinar kita tak dapatlah jalankan aktiviti tersebut. Ini contoh self assessment. Boleh berdiri di tepi dinding, rapatkan kepala kita, rapatkan punggung dan back kita pada dinding. Itu adalah untuk membetulkan posture kita supaya mempunyai proper posture. Okey, sebenarnya apakah ergonomic chair, ergonomic desk, ergonomic monitor ni? Mungkin ada yang tidak faham, ada yang tahu, alhamdulillah lah. Mungkin ada yang tidak faham. Sebenarnya dalam bahasa mudahnya, mudah alih. Contoh, ketinggian kerusi kita boleh alih. Ketinggian armrest kita boleh alih. Ketinggian tempat headrest tu kita boleh alih juga. Dan dia tidak menyekat pergerakan tuan-tuan dan perempuan. Contoh, kalau perempuan nak gerak-gerak ke, nak stretch di atas kerusi ke, dia tidak menghalang. Itulah yang dinamakan ergonomik. Termasuklah meja. Meja yang sebaiknya adalah meja yang kita boleh laras ketinggian dia, mengikut ketinggian masing-masing. Tapi dulu mahal lah meja macam tu kan, kalau nak beli sangat mahal. Tapi sekarang ni dah ada yang murah lah, yang kita boleh dapati di Lazada, Shopee ataupun di IKEA dan sebagainya. Okay, ini adalah proper computer posture, mesti menghadap direct kepada desktop dan sebagainya. Okey, kedudukan tidak terlampau jauh dan mudah dicapai. Ini dalam bahasa mudah lah ya, bahasa layman untuk tuan-tuan dan perempuan faham, mudah dicapai. What we can do to help long hours of standing issue during working hours. Jadi tuan-tuan dan perempuan ada cadangan tak? Macam mana kita nak bantu pengawal-pengawal yang kerja dia berdiri sepanjang masa tu? Macam mana kita nak bantu dia supaya tidak menjejaskan lah kesihatan dia. Jadi antara cadangan yang diberikan 30 minit tukar tempat, 30 minit tukar tempat dan sebagainya. Okey. Dia ada sebenarnya kalau di dalam buku manual ergonomik yang disediakan oleh DOSH, dia ada berikan gambar rajah mat yang sesuai, mat iaitu mana dekat tempat berdiri tu dia berdiri di atas mat yang sesuai untuk berdiri. Maksudnya kita kena sediakan mat tu. Jadi mat tu, jadi apabila dia berdiri atas mat tu, dia tidak akan lenguh lah. Maksudnya mat tu membantu dia untuk berdiri sepanjang masa. Okey, ini adalah contoh poster ergonomik yang telah disediakan oleh pihak DOSH. Okey, ini selain daripada itu, cadangan penggunaan teknologi dalam ergonomik, dan ergonomik juga dikenali sebagai human factor. Ini biasanya dipelajari oleh pelajar-pelajar Fakulti Kejuruteraan Mekanik, Sekolah Kejuruteraan Mekanikal lah, tentang human factor. Human factor and ergonomik ni sinonim sebenarnya. Okey, jadi ini saya nak tunjuk gambar statistik lah yang menunjukkan jenis-jenis penyakit akibat daripada ergonomik, dan dia sentiasa meningkat sepanjang tahun, dan
kenapa ini berlaku disebabkan oleh jumlah masa bekerja, workstation, equipment to design dan sebagainya. Sekejap ya, saya tengok ada komen apa-apa kat sini. Okey, tak ada. Okey, kita sambung sebab biasanya ceramah berkenaan ergonomik ni ambil masa 2-3 jam, tapi hari ni sejam. Jadi saya terpaksa speed sikit lah ya. Sebab saya nak sampaikan yang perkara-perkara yang biasa berlaku lah. Tak apa, nanti kita bincangkan secara detail. Okey, jadi ini antara contoh yang statistik yang dikeluarkan kecederaan musculoskeletal disorder. Yang paling tinggi adalah lower back pain 63%, yang kedua adalah neck 53%, yang seterusnya shoulder 38% dan wrist 33%. Ini antara percentage lah berkenaan dengan musculoskeletal disorder. Lower back pain is the highest. Betul. Kenapa? Sebab kalau kita lihat dari segi manufacturing, dekat kilang, diorang kan selalu bekerja berdiri sepanjang masa dan buat kerja itu sahaja. Saya pernah pergi lihat dah di dalam kilang dan itulah kerja dia. Kalau kerja dia memotonglah kerja dia kan. Jadi sangat penting benda-benda macam ni lama-lama dia akan efek kepada musculoskeletal, sakit neck, sakit wrist, sakit shoulder, sakit lower back pain. Jadi di dalam biomekanik sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, tubuh badan manusia mempunyai range of motion yang tertentu yang telah ditetapkan. Jadi range of motion ni yang telah ditetapkan, contoh kalau pergerakan ankle 30 degree, kalau pergerakan lutut 120 darjah 120 darjah. Tidak boleh lebih. Kalau terlebih boleh menyebabkan kecederaan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi sangat penting tuan-tuan dan puan-puan kena tahu range of motion tubuh badan kita dan sangat penting kena tahu di mana joint kita. Jadi kalau joint kita itu jenis ball and socket, kita boleh melakukan aktiviti yang berkenaan dengan berpusing 180 darjah 360 darjah kerana joint tersebut adalah jenis ball and socket. Kalau joint jenis pivot tak boleh. Dia mesti ikut jenis joint yang ada dalam tubuh badan kita. Okey, saya sambung. Selain daripada itu, wrist injury, carpal tunnel syndrome. Sambung. Okey. Ni antara contohlah kecederaan yang sering berlaku di pejabat. Dan apabila kita cedera, kita akan lakukan exercise. Lakukan exercise untuk kuatkan semula di bahagian tersebut. Ini kalau kita pergi hospital akan doktor akan serahkan kita kepada unit fisioterapi untuk melakukan jenis-jenis exercise ini untuk menguatkan wrist kita. Okay, lower back pain. Ini contohlah aktiviti akibat mengangkat berat dan sebagainya. Jadi di dalam semua jenis kecederaan ini, mostly yang dicadangkan dalam buku panduan, kita hendaklah melakukan exercise. Exercise tu mesti ada. Jadi kalau tuan-tuan lihat, kalau dekat neck pun, kita dicadangkan menggunakan therapeutic device ataupun kita dicadangkan menggunakan therapeutic exercise. Sentiasa melakukan exercise untuk mengelakkan kecederaan-kecederaan jenis pekerjaan ini. Okey. Ini contoh dah semua. Okey. Jadi macam mana kita nak buat benda ni? Okey, jadi kita kena menggunakan ergonomic risk factor form. Jadi kita akan di dalam borang tersebut, kita nak identify pekerjaan yang kita lakukan, dia pecahkan kepada 6 kategori, iaitu repetition, outward movement, vibration, force and contact stress. Yang ini dia contohlah, maksudnya awkward posture dan repetitive motion yang terlalu lama. Jadi kita akan tandakan dekat borang tu dan kita akan kita akan keluarkan rizak. Ini contoh awkward posture. Kalau awak berdiri sepanjang masa 8 jam sehari macam ni, lama-lama boleh menyebabkan kecederaan kepada tulang belakang awak ataupun leher awak. Ini contoh apabila kita nak mengambil barang, kita bending. Sepatutnya kita kena menghadap barang tersebut dan mengangkat barang tersebut. Ini menggunakan peralatan yang ada untuk membantu mengangkat barang-barang yang berat. Okey, ini awkward posture lah.
twisting, overhead, bending dan sebagainya. Okey, seterusnya force. Force yang berlebihan. Mengangkat sesuatu melebihi daripada kemampuan kita. Jadi ini adalah contoh cadangan. Cadangan bagaimana kita nak mengangkat barang dan berapakah jumlah beban yang sesuai apabila kita mengangkat barang. Contoh cadangan yang diberikan dekat gambar rajah ni. Jika tuan-tuan dan puan-puan mengambil kursus ergonomik secara spesifik, tuan-tuan dan puan-puan akan diajar jumlah beban yang sesuai mengikut ketinggian barang yang kita angkat. Ini contoh bagaimana untuk mengatasi masalah beban yang terlebih berat menggunakan troli. Jadi sangat penting ya. Contoh kalau seorang pekerja itu melakukan report, membuat aduan, majikan tidak menyediakan troli. Jadi itu boleh dikenakan tindakan sebab dia menyebabkan pekerja tersebut mengalami lower back pain dan sebagainya. Okey, selain itu menggunakan rem dekat kalau dekat tangga tu kan ada yang jadi bila nak angkat barang kita kena buka rem. Jadi ni selalu saya tanya dekat dalam store ada rem tak? Dan ada rem yang memang disediakan khas dan dijual apabila kita nak mengangkat barang di tangga. Okey, saya lajukan. Okey, force lah ini berkenaan. Okey, ini seterusnya adalah berkenaan dengan repetitive movement. Ini yang saya cakap, saya terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan tadi. Aktiviti yang berlaku di kilang di tempat pekerjaan melakukan perkara yang sama sepanjang masa. Kalau aktiviti tersebut aktiviti yang tidak membahaya, tak apa tuan-tuan dan puan-puan. Kalau aktiviti seperti ini, kalau leka 1 saat, leka 2 saat boleh menyebabkan kecederaan. Jadi sangat penting ya, ergonomic risk factor kita akan lihat kepada perkara ini. Sejauh mana aktiviti itu, repetitive movement berlaku. Ini contoh yang saya cakap tadi di kilang, mereka berdiri sepanjang masa dan melakukan repetition. Okay, ini yang saya cakapkan yang dicadangkan di dalam buku manual ergonomik, mencadangkan menggunakan anti-fatigue mat ataupun menggunakan gratin untuk melibatkan aktiviti yang berdiri sepanjang masa dan sebagainya. Selain daripada itu, contact stress, menggunakan keyboard dan akibat menggunakan keyboard terlalu lama menyebabkan carpal tunnel syndrome. Jadi untuk mengatasi masalah ini sebenarnya perlu melakukan exercise supaya mengelakkan kecederaan mudah berlaku ataupun menggunakan peralatan yang boleh dialih ketinggian dia mengikut kesesuaian tubuh badan kita. Dan selain itu menggunakan tool-tool yang sesuai apabila melakukan pekerjaan tersebut. Okey, seterusnya ergonomik juga berkaitan dengan eye strain, improper light, eyewear, dust on screen, visual distance, jarak kita dengan monitor dan sebagainya. Jadi boleh tak kalau kita report kepada PHB, kita bagi tahu lampu di pejabat kita tidak terang. Lampu di pejabat kita menyebabkan mata kita sakit. Jadi kita boleh laporkan dan minta diorang tukar mengikut kesesuaian di pejabat anda. Jadi benda-benda macam ni memang ada memang dibenarkan. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan boleh laporkan kepada PHB. PHB akan datang tukar lampu mengikut kehendak tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey. Jadi yang dicadangkan di dalam ergonomik iaitu 20-20-20, formula 20, formula 20, formula 20, iaitu setiap 20 minit alihkan pandangan kepada 20 jarak 20 kaki dalam tempoh masa 20 saat. Setiap 20 minit alihkan pandangan kita lihat tempat yang jauhnya 20 kaki dalam tempoh 20 saat. Untuk mengelakkan eye strain dan sebagainya. Okay, can we ask PHB to replace our office lamp into the best type of lamp? Betul, tadi saya dah bagi tahu memang boleh dan tuan-tuan dan puan-puan boleh melakukan aduan kepada pihak PHB.
Okey, seterusnya vibration. Jadi ini juga isu berkenaan dengan ergonomik. Ini biasanya melibatkan construction lah. Sepanjang masa melakukan vibration dan menyebabkan kecederaan. Jadi ada syarat-syarat yang telah ditetapkan yang mereka macam contoh menggunakan damper, menggunakan device yang bersesuaian. Tempoh bekerja tersebut dikurangkan dan tidak buat perkara tersebut sepanjang masa. Okey, ni contoh gambar rajah dia pakai glove yang sesuai untuk aktiviti yang berkenaan vibration. Okey. Yang ni di tempat kerja dia mencadangkan ada armrest, ada footrest dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah melaburkan duit untuk membeli armrest ataupun footrest. Ini adalah borang yang saya cerita tadi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ambil kursus ergonomik, tuan-tuan dan puan-puan saya akan ajarlah bagaimana untuk mengisi borang ini dan untuk kita mengenal pasti masalah isu ergonomik yang berlaku di tempat kerja. Kita akan tanda dan kita akan keluarkan markah dan daripada markah itu tersebut kita boleh bagi cadangan kepada pihak majikan apa yang perlu dilakukan. Ni borang dia lah. Ni kalau tuan-tuan dan puan-puan ambil kursus ergonomik, kita akan ajar bagaimana untuk mengisi borang ini. Semuanya telah disediakan. Antara perkara yang dilihat berkenaan dengan posture, berkenaan dengan force, berkenaan dengan repetitive movement, berkenaan dengan workstation design. Adakah meja kita, kerusi kita, monitor kita bersesuaian? Okey, ini contoh question yang ada untuk kita mengenal pasti burnout dah. Mana kita nak tahu tahap mana pekerja kita burnout. Ada juga survey yang dah sedia ada yang kita boleh guna pakai. Okey, yang ini contoh bagaimana kita nak tahu sesuatu pekerjaan yang kita lakukan itu sangat berat ataupun sangat susah. Kita boleh lakukan talk test. Sama ada kalau benda tu terlalu berat, dia sampai dia tak boleh nak cakap. Kalau dia boleh cakap sikit-sikit, maksudnya benda tu sederhana berat. Kalau dia boleh cakap, benda tu tak berat lah pada dia. Ni biasa kita gunakan dalam sukan, kita nak tahu aktiviti tu terlalu berat ke atau tidak. Kalau terlalu berat, dia tak boleh nak cakap langsung. Okey, ini RPE, scale, heart rate juga penting. Yang ni biasanya dalam sains sukan kita akan gunakan heart rate lah. Nak tahu tahap kepenatan seseorang. Okey, jadi possible solution yang kita boleh gunakan, floor mat, turntable, lifter, step stool, conveyor and footrest. Ni contoh footrest yang ada dijual di kedai RM2, di kedai Jepun, di kedai farmasi. Dulu mahal kan, dah boleh dah tuan-tuan dan puan-puan beli footrest. Conveyor kalau di kilang dia menyediakan conveyor. Lifter kalau di manufacture dia akan beli alatan ini untuk mudah alih. Kalau kat rumah kita boleh beli turntable untuk mudah mencapai makanan yang disediakan. Dan selain itu dicadangkan melakukan exercise, senaman, otot, regangan, senaman jantung. Exercise lagi sekali. Take home message berkenaan dengan ergonomik, tidur yang cukup, lakukan massage, hydroterapi, physiotherapy center, watching movie, family first, hobby dan etc. Okay. Kesimpulannya, setelah mengenal pasti faktor risiko ergonomik, yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan perlulah membuat pengubahsuaian. Macam saya cakap tadi, cek balik kerusi meja yang digunakan. Jadi kalau kata tak sesuai, perlulah melakukan pengubahsuaian macam beli footrest, macam beli armrest, macam beli monitor yang sesuai dan sebagainya. Menjaga posisi postur tubuh badan. Yang paling mudah, kalau dah buat kerja duduk tu 20 minit tu berdirilah, lepas tu pergi jalan ataupun keluar. Lepas tu baru sambung duduk balik. Menukar atau memilih peralatan yang selamat dan mengamalkan cara hidup yang sihat. Okey, itu saja. So ini adalah buku guideline yang disediakan oleh pihak DOSH. Okey, jadi tamat sudah berkenaan dengan ergonomik. Saya stop sharing dan sekarang saya buka kepada apa soalan yang ingin ditanya. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Hadafi. Baru hari ni saya tahu
kalau nak beli kasut ada jenama atau brand kasut yang sesuai mengikut bentuk tapak kaki kita kan. Ya, betul. Biasa Selalu kita beli, takut kita takut sebab kita ingat mahal. Ya, betul. Sebenarnya Selalu pergi tak. kedai beli, tengok brand, design mana yang lawa, lepas tu untuk guna untuk apa. Yang tu yang kita ambil. Bukannya kira tapak kaki bentuk macam mana kan. Ya, betul. Itu yang saya kata tadi, estetik tu. Kita selalu pilih estetik, kita tak pilih safety. Ya. Okey, terima kasih Dr. Hanafi. Seterusnya saya buka kepada pihak Rustia untuk paparkan sebarang soalan daripada hadirin sekalian. Ataupun saya dululah ajukan satu soalan kepada Dr. Hanafi, penceramah kita, untuk kita mulakan sesi Q&A kita. So Dr. Hanafi, dalam bidang ergonomik ni, assessment yang dilakukan adakah still masih manual, iaitu borang macam Dr. Hanafi cakap, ataupun dah ada yang advance, software ke atau apps yang boleh kita download daripada Google ke apa semua? Ya, okey. Terima kasih atas soalan yang diberikan. Satu soalan yang sangat baik. Jadi apa yang saya lihat semenjak saya terlibat dalam bidang ergonomi ini, sangat banyak borang-borang yang disediakan untuk mengenal pasti setiap jenis pekerjaan dan kecederaan yang dialami. Jadi saya rasakan ia adalah satu peluang terutamanya kepada pihak universiti seperti UTM untuk come out dengan apps ataupun software yang memudahkan ergonomis di Malaysia dalam melakukan siasatan, tidak lagi menggunakan borang-borang manual. Dan sebenarnya apabila saya terlibat dalam bidang ergonomi ni, sebenarnya dia hampir sama seperti biomekanik. Jadi dalam sekolah kejuruteraan mekanikal, mereka belajar subjek biomekanik, juga dalam sains sukan mereka belajar sports biomekanik. Kita dah ada software-software khas untuk mengukur postural tubuh badan kita, tapak kaki kita dan sebagainya. Ia lebih mudah dan tak perlu lagi menggunakan borang-borang yang sangat banyak. Dan borang-borang itu nanti mungkin sebab kita dah sekarang paperless kan, zaman dah paperless. Saya rasa ini satu peluang kepada universiti untuk come out dengan apps ataupun software. Okey, terima kasih Dr. Hanafi. Okey, kita ada soalan kedua daripada Puan Azwa Nurul. Okey, Dr. Hanafi ada cadangan untuk correct overpronation. Okey, terima kasih atas soalan yang diberikan. Jadi kalau tanya saya berkenaan dengan body composition ataupun body measurement ni, yang sebenarnya adalah yang terbaik adalah kita melakukan exercise. Jadi kalau kita tahu contoh kalau kita tahu kita mempunyai body type yang sebegini, kita perlu melakukan exercise secara kerap supaya body range kita itu kembali normal. Sama juga kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke fisioterapi dan kemudian mereka melakukan postural alignment assessment, dan kemudian apabila mereka dapati ada beberapa masalah ketidakseimbangan, contoh tulang belakang S ke, skoliosis ke, ataupun kaki tak lurus ke dan sebagainya, sama juga mereka akan minta kita melakukan exercise rehabilitasi. Jadi nak senang je dekat dalam Google ataupun kat dalam YouTube tu kan, tengok exercise rehabilitasi yang macam mana sesuai dengan bahagian tubuh badan yang kita hadapi masalah tu. Jadi kerap amalkan perkara tersebut. Untuk kita macam tadilah, kalau lihat saya ada tunjuk kalau kita self assessment, kita pergi berdiri di tepi dinding, kita letak kepala kita letak belakang badan kita dan kita rapatkan punggung kita kepada dinding. Itu antara latihan untuk supaya kita melatih berdiri dengan cara yang betul. Macam tu. Okey, terima kasih Dr. Hanafi. Ada soalan lain ke urus dia? Okey, daripada Puan Mihana, sahabat saya. Puan Mihana selalu sakit tapak tangan apabila menggunakan mouse atau tertikus terlalu lama. Boleh doktor terangkan cara pemilihan dan penggunaan tertikus yang baik atau ergonomik? Betul. Yang ini memang masalah yang selalu dihadapi oleh warga kerja pejabat lah. Memang semua orang akan menggunakan monitor
dan menggunakan tertikus. Kalau ditanya apa cadangan yang paling baik, sebenarnya wireless lah. Maknanya kalau bila ada wire tu kadang-kadang bila kita tarik dia tegang dan dia mengganggu kita kan. Kalau wireless tu lebih mudah. Lagi satu bentuk mouse tu. Saya faham benda-benda macam ni semua melibatkan kos. Kalau kita pergi kedai komputer, kalau kita tengok mouse tu macam-macam jenis design yang ada. Tapi kalau design yang cantik tu kita tengok harga dia agak ni sikit lah agak mahal sikit lah sebab tengok bentuk pun dah kita dah tahu. Tapi sebenarnya bentuk tu lah yang bentuk ergonomik. Jadi saya cadangkan beli yang sesuai dengan kita. Maksudnya pergi kat pusat komputer tu, kedai komputer tu, beli yang wireless dan beli mouse yang sesuai dengan kita. Macam itulah. Nah, betul-betul. Kalau pergi kedai kita boleh test. Kalau beli Shopee tu susah sikit. Ya, betul-betul. Yang itu pun masalah juga tu. Itu antara isu masalah online lah kan. Barang yang sampai tu belum tentu barang yang sama. So, Rusty ada lagi soalan lain ke? Ada pertanyaan daripada Cik Syawal Pagoh, sahabat saya juga ni. Boleh ke slide ni kita sharekan kepada public, Dr. Hadafi? Boleh. Tak ada masalah. Tak ada. Terima kasih. So insyaAllah nanti Rusty akan uruskan untuk emailkan kepada public lah atau perkongsian kepada semua yang berminat untuk dapatkan slide berkenaan. Okey, so ada lagi ke soalan ataupun saya tanya soalan yang saya kedua. Macam Dr. Hadafi cakap tadi, kecederaan MSD paling tinggi adalah lower back pain. So ada cadangan tak macam mana pencegahan supaya tak berlaku? Okey, ini adalah soalan yang sangat baiklah. Saya pernah didatangi oleh beberapa orang pegawai OSH yang terlibat dengan manufacturing iaitu kilang-kilang lah. Dan mereka dapati kecederaan paling tinggi adalah lower back pain. Lower back pain ni sebenarnya kita selalu abaikan. Sebab apa? Sebab bila dah terjadi barulah kita nak fikirkan macam mana nak buat. Ramai yang tanya saya. Saya rasa ramailah selalu tanya, saya dah kena lower back pain. Apa yang saya kena buat? Sebenarnya kalau lower back pain ni, exercise yang paling baik untuk orang yang menghidapi lower back pain adalah exercise di dalam air. Contoh berjalan di dalam air. Contoh melakukan stretching di dalam air. Contoh melakukan aktiviti senaman pinggang di dalam air. Sebab dia dah kena lower back pain. Dia dah sakit. Kalau awak buat di atas udara ataupun di atas tanah, dia lebih sakit bila awak buat. Berbanding awak buat di dalam air. Di dalam air tu rintangan dia semakin kurang sebab awak dah berada di dalam air. Air tu membantu awak. Jadi sebab tu kalau awak lihat pesakit stroke, pesakit lumpuh, mereka masukkan dalam air untuk melakukan exercise. Itu apabila dah terkena. Dah terkena. Kan? Selain daripada itu, bermacam-macam jenis alatan yang dijual. Dulu kalau kita nak beli kita takut. Kalau kita pergi farmasi harga 200, 300. Sekarang ni saya tengok kedai RM2 pun ada jual. Yang jenis ikat dekat pinggang tu. Jenis ikat kat pinggang untuk support pinggang kita. Jadi sekarang saya rasa dah tak ada isu harga lah. Sebab harga tu dah kalau dulu memang mahal. Sekarang ni kat kedai Jepun pun ada jual. Dekat kedai RM2 pun ada jual. Jadi boleh beli yang ikat kat pinggang tu. Itu contoh. Dan yang sebenarnya yang paling baik adalah pencegahan. Jadi bagaimana kita nak cegah kena lower back pain, kita kena selalu exercise, selalu senaman. Tak boleh tak buat exercise, tak boleh tak buat senaman. Jadi kita senang kena lower back pain. Jadi itulah cadangan saya untuk mengatasi masalah tersebut. Okey, terima kasih Dr. Hadafi. So Rusty maklumkan soalan di FB channel kita dah tak ada. Okay. So kalau then saya pun dapat green light daripada pihak Rusty. So dengan soalan dan jawapan itu tadi, maka baiklah sudah sesi perkongsian dan ceramah kita pada pagi ini.
So semoga semua ilmu dan perkongsian sebentar tadi dapat kita amalkan dalam amalan ekonomi kita seharian. Akhir kata, terima kasih sekali lagi kepada teknologis Dr. Muhammad Hadafi bin Muhammad Latif atas perkongsian sebentar tadi. Itulah, sejam tak cukup. Dia kena sekarang bila dah boleh lepas PKP ni, post PKP kita dah boleh buat kursus secara fizikal. Mungkin saya akan minta pihak Urustia handlekan satu atau managekan satu kursus secara fizikal yang kita boleh buat maybe half day atau one day courses untuk perkongsian ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Hadafi. Kepada hadirin sekalian, terima kasih atas kehadiran yang amat merangsangkan. Saya tengok dekat FB channel kita tadi almost 95 orang yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga kepada semua urustia program ini, Puan Rafidah, Encik Nazrik dan mereka yang menyokong program-program seperti ini. Ingatlah sentiasa jaga diri dan keluarga. Stay safe, didoakan sentiasa sihat, sentiasa jaga penjarakan fizikal. Bagi pihak saya, Encik Amirul Syahrin bin Amir, sekiranya ada salah kata, terlanjur perlakuan saya dengan rendah ini, memohon penuh kemaafan. Salam akhir daripada saya dan juga Dr. Hadafi. Mohon sentiasa doakan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan sekian, terima kasih. Terima kasih semua.